Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabri sekalian. Tak habis-habis anak-anak papa dan mereka-mereka yang lain kat luar sana duk kepanasan menggelupur berkenaan dengan cerita Tuan Guru Hajadi betapa beliau telah bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang korang menggelupur sangat ni kenapa? Apa masalahnya? Ya Allah. Kita intro dulu. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sepanjang minggu ini, kita didominasi dengan kisah berkenaan dengan mimpi Tuan Guru Hajadi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang telah diceritakan oleh beliau ketika Ijtima' Tarbawi baru-baru ini. Dan benda itu telah dipolitikkan, telah dipolemikkan, telah dijadikan sebagai bahan oleh anak-anak papa untuk memerli, mengutuk dan juga menghina Tuan Guru Hajadi dan juga orang-orang lain yang bersetuju dengan cerita Tuan Guru Hajadi tersebut. Dan salah seorang daripada yang duk sakan hina Tuan Guru Hajadi, yang sakan duk peli sana sini sambil tunjuk konon-konon dia pandai padahal dia betul bangang, ialah anak papa yang seorang ini, iaitu Harun Muhammad Shah. Saya rasakan Harun dengan Wan Hadi ini dia macam bersaing tau, nak tunjuk siapa yang paling bangang antara mereka dua. Tapi tak apalah, anda tonton video ini. Haji Hadi mimpi jumpa Nabi. Apa? Lain macam oh. Tapi dia pergi cerita dekat publik tu pasal apa? Boleh mengundang fitnah. Han nak pergi Iran berpuluh kali sekalipun. Pergilah nak takrib mazhab Sunni dengan Syiah. Ikut hang lah. Yang hampir guna mimpi Nabi sebagai hujah tu pasal apa pula? Tapi aku pelik lah dia cerita mimpi tu kan. Mimpi Haji Hadi ni dia beritahu umat Islam ni akan kembali kepada perkauman Asabiah. Tapi kita tengok memang walaun ni semua perkauman. Nasib baik dia tak cerita Nabi makan kopok leko sudah. Oh, dengan muka macam kek watnya, dengan muka minta jentiknya sebagainya kan. Si Harun ini siap kata, oh Tuan Guru mimpi Nabi. Itulah dia bla 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 dan sebagainya. Sudah, tapi yang peliknya mimpi itu jadi hujah pula. Kenapa mimpi nak jadi hujah bla bla bla. Tak payah cerita kat orang lah, jadi fitnah. Dia macam ni lah Harun. Benda itu sebenarnya tak perlu jadi fitnah pun. Yang menjadikan ianya sebagai fitnah ialah orang-orang yang tak cerdik seperti anda. Cuba kalau anda cerdik. Cuba kalau anda ini berfikiran terbuka. Cuba kalau anda ini tidak dikelabui dengan kehitaman yang membelenggu hati anda. Pastinya anda akan menerima saja mimpi itu. Tak apalah, itu sekadar mimpi yang telah diceritakan, tak ada masalah. Sebab Tuan Guru Hajadi, pada awal-awal lagi ketika beliau menceritakan tentang mimpi itu, beliau dah kata dah, benda itu bukan hujah. Benda itu bukan satu benda yang orang kata apa, nak jadikan sebagai satu dalil dan sebagainya. Bahkan Tuan Guru Hajadi siap bagi peringatan, benda itu berat untuk dia cerita. Sebab apa tahu? Sebab dia nak cerita tentang mimpi jumpa Rasulullah. Kalau dia berdusta ke dalam mimpi itu, direct masuk neraka tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan sepatutnya anak papa yang tak cerdik seperti anda, memang patut gembira lah bila Tuan Guru Hajadi cakap macam tu. Sebab apa? Seolah-olahnya Tuan Guru Hajadi ini telah menerakakan diri sendiri. Yelah kot-kot kalau Tuan Guru Hajadi tipu kan. Daratlah masuk neraka, betul tak? Tetapi sekadar nak beritahu kepada si Harun ini dan juga mereka yang sekepala dengan Harun ini, nak cerita satu benda lah. Sebenarnya mimpi itu bukan cerita utama. Cerita utama yang disampaikan oleh Tuan Guru Hajadi ketika Ijtima' Tarbawi itu ialah tafsir surah Ar-Rum, di mana tafsir itu, buku tafsir itu telah dikarang sendiri oleh beliau. Di mana beliau telah mengarangkan buku tafsir Ar-Rum itu dan beliau telah menyentuh tentang betapa umat Islam pada akhir zaman ini akan berpecah belah dan akan bergaduh sesama sendiri dan menyebabkan musuh-musuh Islam akan mudah untuk mengambil kesempatan. Beliau telah cerita panjang lebar berkenaan hal itu. Dan sekadar untuk mengisi dalam hujahan beliau, mengisi dalam cerita beliau sebenarnya, beliau terpanggil untuk menceritakan kisah tentang mimpi beliau bertemu Rasulullah. Dan kisah mimpi itu bukan baru berlaku semalam. Bukan berlaku 2 minggu lepas. Bukan berlaku selama 2 tahun. Tetapi dah lama. Dah berpuluh tahun berlaku sebenarnya. Kerana itulah Tuan Guru kata dia dah cerita pada semua orang. Dia cerita pada Tuan Guru Ni Aziz. Tuan Guru Ni Aziz meninggal tahun bila bang? Tahun 2014. Bermaksud cerita ini lebih dari 10 tahun usia dia sebenarnya. Dia dah cerita pada Tuan Guru Harun Din, almarhum. Kedua-dua meninggal dah. Dan dia juga telah cerita kepada Tuan Guru Hashim Jassin.
dalam ramai-ramai orang yang Tuan Guru pernah cerita tentang mimpi Nabi ini, cuma seorang ini yang masih hidup, iaitu Tuan Guru Hashim Jassin. Itu sahaja. Yang lain-lain semua dah meninggal belaka dah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nak menunjukkan bahawa Tuan Guru Hajadi tidak pernah berbangga hakikat beliau telah bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi. Sebenarnya benda itu disimpan kemas sebagai satu rahsia dan beliau membuat keputusan untuk menceritakan tentang mimpi beliau itu pada ketika ini. That means keadaan rakyat kita, masyarakat umat Islam kita pada ketika ini memang berada dalam keadaan yang betul-betul peril. Betul-betul bermasalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu intipatinya. Bukan cerita jumpa Nabi sangat pun, tetapi itu intipatinya. Iaitu berkenaan dengan umat Islam yang makin berpecah, yang perlu disatukan. Tetapi datang puak-puak bodoh macam anak-anak papa ni, duk cerita pasal, oh tak payah cerita mimpi Nabi lah jadi fitnah. Oh nanti tengoklah Tuan Guru Hajadi telah menghina Nabi, kata muka Nabi hitam dan sebagainya. Apalah bangang. Seriously lah. Saya tak tahu apa yang anda makan sejak kecil sampai anda jadi sebangang ini masalahnya. Tetapi anak-anak papa ada juga yang memainkan, oh Tuan Guru Hajadi telah selevel dengan Ustaz Bala. Ustaz Bala pun kata dia pernah mimpi Nabi dan sebagainya. Oh nak menunjukkan konon-konon tipu lah semua tu kan. Tetapi betul ke orang-orang bukan Islam macam Ustaz Bala bukan Ustaz Bala kan? Betul ke orang bukan Islam macam Encik Bala itu tak boleh mimpi Nabi? Betul ke mimpi Nabi ini hanya eksklusif kepada para ulama, para ustaz, para mufti semata-mata? Jawapannya tidak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan sebelum saya nak ulas benda ini, anda tonton video keratan ceramah agama dari Habib Ali Zainal Abidin, guru saya, berkenaan dengan hal ini. Diceritakan di dalam riwayat kalau Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam ini disebabkan oleh kerana mimpi. Ya, kadang-kadang mimpi boleh jadi hidayah. Dalam mimpinya Sa'ad bin Abi Waqqas melihat seperti bulan purnama. Dan orang menuju ke bulan itu. Cahaya itu. Maka dilihat oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, di hadapannya itu ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Zubair bin Al-Awwam, kemudian Abu Bakar As-Siddiq ada di hadapan situ. Kemudian dia pun mengejar juga kepada mereka. Katanya, siapa yang kamu datangi itu? Maka diberitahukan kalau adalah Rasulullah yang waktu itu simbolnya adalah simbol cahaya. Dan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketika diceritakan tentang baginda Rasulullah, wajahnya itu adalah bersinar seperti rembulan. Dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, Ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'idhnihi wa sirajan munira. Wahai seorang Nabi, kami utus engkau sebagai seorang pembawa berita gembira, syahid dan sebagai saksi, pembawa berita gembira, pemberi peringatan, mengajak manusia kepada Allah, wasirajan munira, dan cahaya yang menerangi. Orang yang duk komplain Nabi dibuat daripada cahaya itu, Quran cakap macam tu, wasirajan munira, mengenai mimpinya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika diberitahukan kalau mereka itu datang kepada cahaya itu, yang dimaksudkan cahaya itu adalah Rasulullah, maka Sa'ad bin Abi Waqqas juga mendatanginya, dan setelah itu barulah Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Rasulullah dan memeluk agama Islam setelah mimpi yang dilihat olehnya. Adakah orang bukan Islam boleh bermimpi melihat Rasulullah? Ya, boleh. Ada kalanya orang bermimpi Rasulullah SAW tak semestinya orang baik. Hatta kadang bukan Islam pun juga ada kalanya boleh bermimpi Rasulullah SAW. Memang benar, orang yang bermimpi Rasulullah, ingin bermimpi Rasulullah dalam keadaan rindu, kemudian bersalawat kepada Nabi, ya itu satu usaha, ya kan? Tapi bukan mustahil orang yang katalah nakal sikit, tak boleh bermimpi. Kalau orang yang dia bermaksiat lalu mengatakan, aku semalam mimpi Rasulullah, Allah engkau hari-hari buat maksiat, mana boleh mimpi Rasulullah? Siapa yang halang kalau orang boleh melihat Rasulullah dalam mimpinya? Siapa yang bagi syarat kalau orang mimpi Rasulullah mesti orang yang baik saja? Orang baik pun banyak tak mimpi Rasulullah pun. Di sini tuan-tuan dan sekalian, Habib Ali beritahu dah, mimpi Nabi ini tak semestinya ulama, tak semestinya orang-orang soleh. Memang betul, antara usaha kita untuk dapat satu kelebihan dapat mimpi Nabi,
ialah kita sentiasa berselawat, kita sentiasa bersedekah, rindu pada Nabi dan sebagainya. Tetapi at the end of the day, yang mengizinkan anda untuk bertemu Nabi dalam mimpi, tidak lain tidak bukan, ialah Allah sahaja. Allah sahajalah yang mengizinkan atau tidak izinkan satu perkara itu berlaku. Anda kata ke Allah memang mengkehendaki agar orang bukan Islam itu mimpi Nabi, maka dia akan mimpi Nabi. Soal adakah dia terima hidayah itu atau tidak, itu terpulang juga pada Allah Ta'ala. Kenapa? Hidayah itu milik Allah Ta'ala semata-mata. Sebab ada orang kata, kalau betul lah bala itu mimpi Nabi, kenapa tak masuk Islam? Bukan kerja siapa-siapa pun hidayah tu. Hidayah tu kerja Allah je. Kalau Allah mengizinkan dia mimpi jumpa Nabi, tapi Allah tak izinkan dia dapat hidayah, tak jadi juga masalahnya. Benda-benda ini tuan-tuan dan sekalian terpahat kemas tau dalam akidah kita betapa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah kata jadi, jadi. Kita siapa nak menafikan semua itu? Jadinya kepada anak-anak papa kan. Dan juga kepada orang-orang lain macam MKI, Noh Gadut siap kata, siap buat kenyataan. Mimpi Nabi itu bukan hujah. Siapa kata benda itu hujah? Tak ada siapa kata benda itu hujah masalahnya. Kita pun tak kata benda itu hujah. Benda itu tidak disebutkan oleh Tuan Guru Jadi di atas pentas politik. Benda itu tidak disebutkan oleh Tuan Guru Jadi dalam tulisan beliau. Benda itu cuma diceritakan oleh Tuan Guru Jadi di hadapan anak-anak pemuda PAS. Di depan cucu-cucu beliau, anak-anak beliau dalam kalangan pemuda PAS. Itu saja. Bukan nak jadikan sebagai hujah pun. Tengok-tengok Noh Gadut, MKI, Jakim kata, benda bukan hujah sebagainya. Lembablah korang ni, slow lah, serius slow. Siapa kata benda tu hujah? Tak ada siapa kata benda tu hujah. Tapi kan, daripada korang duk sibuk, nak berpolemik sangat pasal mimpi Tuan Guru Jadi bertemu Nabi ini kan. Ada banyak lagi benda kat luar sana yang lebih memerlukan perhatian kita lah. Seperti masalah orang-orang bukan Islam yang menghina Islam. Masalah orang-orang Islam sendiri yang melakukan kemaksiatan. No, dekat X sana ada DS Dark Side yang perempuan duk menjual maruah diri, yang suami isteri bertukar-tukar pasangan, masalah penagihan dadah, masalah buang anak, masalah zina, masalah minum arak, masalah hedonisme, masalah liwat yang banyak berlaku di kalangan masyarakat pada ketika ini, masalah akhlak. Banyak tahu tak isu yang lebih patut disentuh oleh para mufti ini, oleh MKI, oleh orang-orang agama yang rasmi dekat negeri kita ini, daripada korang duk sibuk nak cerita pasal mimpi Tuan Guru Jadi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah umat Islam kita makin lama makin lembik tuan-tuan dan sekalian. Sebab itulah kita ni makin lama makin lari daripada fokus. Sebab apa tahu? Autoriti agama pun tidak fokuskan pada tempat yang sepatutnya. Fokus pada tempat sepatutnya lah. Sepatutnya korang fokuskan bagaimana untuk memastikan restoran-restoran yang confirm akan cater kepada umat Islam, confirm kena ada sijil halal. Sebab apa? Mencari yang halal itu fardu. Mencari yang halal itu wajib. Mimpi itu bukan cerita wajib, bukan cerita hujah. Tak ada benda pun. Tak ada siapa jadikan mimpi sebagai hujah. Tapi kalau benda berkaitan fardu, korang lembik. Apa cerita korang masalahnya kan? Banyak lagi isu lah sebenarnya. Banyak lagi hal-hal umat Islam yang patut kita sentuh, yang patut kita tackle. Tapi korang buat diam. Korang lembik. Lembik gigi daripada lidah. Itu masalahnya kan. Memang malang sekali umat Islam zaman sekarang kena mendapat autoriti agama yang lembik tengkuk, hanya menyerahkan saja untuk disembelih oleh pihak-pihak yang tertentu. Sepatutnya ini, masalah-masalah ini yang korang fokuskan. Bukan cerita seorang tua yang ingin menyampaikan satu ibrah kepada anak-anak didiknya. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Rasulullah pun dah bersabda dah kan, pada akhir zaman ini kita akan hancur, kita akan kalah. Para sahabat kata, adakah kerana itu kita sikit wahai Rasulullah? Rasulullah kata tak, korang ramai, ramai gila. Tetapi ramainya korang hanyalah seumpama buih-buih di lautan. Lemah, sekali kena tiup dengan ombak, habis. And then para sahabat tanya, kenapa boleh jadi macam tu wahai Rasulullah? Kerana pada akhir zaman ini, korang akan ada satu penyakit. Penyakit apa? Penyakit hubbud dunya wa karahul maut. Cintakan dunia, takut mati. Ini masalah kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan kepada sesiapa sajalah, saya tak kira siapa anda. Sama ada anda ini bekas mufti, sama ada anda ini autoriti agama, sama ada anda ini anak-anak papa yang tak kerti bahasa, seandainya kalau anda semua masih lagi sekadar hendak fokus kepada cerita seorang tua yang bukan hujah pun, tetapi anda mengedepikan langsung berkenaan dengan isu-isu sebenar yang melanda masyarakat pada ketika ini, yang melanda umat Islam pada ketika ini, saya tak nak cerita banyak. Satu soalan ini saya tanyakan kepada anda. Tolong jawab.
kalau anda masih ada maruah? Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?